من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 35, petok yang ketiga daripada bawah. Petok yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sunna lil mutawaddi'i walau bima'in maghsubin alal awjahi tasmiyatun awwalahu ay awwalal wudu'i lil ittiba' wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu inda ahmada. Sunnah bagi orang yang berwudu. Sunnah bagi orang yang berwudu. Sunnatun, sunnah. Dia sunnatun, dia terjemuh dengan sunnah. Dia kita sebut kata sunnatun, hukum 5 tu kita terjemuh Melayu dengan sunat. Kita terjemuh Melayu dengan sunat. Jadi kadang-kadang timbul persoalan, apa beza sunnah dengan sunat? Kalau sunnatun hukum 5 tu bahasa Arab, terjemuh Melayu jadi sunat. Kalau lah asal Arab wajibun, kita terjemuh dengan wajib, tak ada beza. Haramun bahasa Arab, kita terjemuh Melayu dengan haram, tak ada beza. Makruhun bahasa Arab, Melayu makruh. Mubahun bahasa Arab, bahasa Melayu harus. Tu dak semabur lah sebab lain tu. Mubahun bahasa Arab, bahasa Melayu harus. Sunnatun terjemah bahasa Melayu sunat. Jadi apa beza sunnatun dengan sunat? Sunnatun bahasa Arab, sunat bahasa Melayu. Tapi sunnatun ni tengok pada istilah apa pula. Sunnatun pada usul fiqh. Sunnatun ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberi pahala atas mengerjakannya dan tidak dijanji seksa atas meninggalkannya. Sunat tu lah. Buat boleh pahala, tinggal tidak berdosa. Tu sunnatun, hak hukum taklifiyah yang 5 tu. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Adapun sunnatun dalam istilah ni hadis itu pula sunnah sebagai sumber yang kedua selepas daripada Al-Quran. Al-Quran dan sunnah. Terkadang sunnatun tu dari segi bahasa, dari segi lughah, dari segi bahasa, dari segi lughah, sunnatun ada dengan makna tariqah, dengan makna perjalanan. Sunnatun dengan makna tariqah, dengan makna perjalanan. Itu sunnatun pada dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Contoh dalam hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujuriha syai'a min an yanqusa min auzariha syai'a. Sesiapa yang menjalankan, yang mengada kepada Islam sunnatan sayyi'atan, sunnah jalan yang jahat. Dia mengasaskan satu perkara yang jahat.
Tu sunnatan sayyi'atan dengan mana tariqah perjalanan. Maka baginya dosa dan dosa mereka yang mengerjakan dengan jalan yang jahat tu selepas daripadanya dengan tidak dikurangkan sedikit pun dosa dia tu. Itu sunnatan dengan makna tariqah perjalanan. Itu sunnah dari segi lughah. Kita sini tak ni sunnah hak hukum 5 tu. Sunat lah. Sunnatun terjemah kita sunat. Dak sunat lagi tu. Sunat tu lain pula. Kena tak? Sunat lain pula. Budak ni sunat tak lagi. Tu ada sunat. Bunyi pasang ais sikit tu. Sadu. Sunat khitan. Budak ni tak sunat lagi ni, tak berkhitan. Lain pula bunyi. Jadi sunnatun terjemah kita sunat. Jadi sunat bagi orang yang berwuduk walaupun memakai air hasil ghasab. Dia terjemah gitu. Air yang dirampas atas tinjauan beberapa wajah alal aujahi, atas pandangan yang muktamad, alal aujahi, atas perjalanan yang lebih mempunyai wajah jalan daripada berbagai-bagai wajah pandangan ulama. Alal aujahi maknanya sunat bagi berwuduk walaupun berwuduk tu menggunakan air apa sekalipun. Apa sunatnya? Menyebut asma Allah pada permulaan berwuduk, menyebut asma Allah. Tasmiyatun ni baca bismillah lah. Tasmiyah dengan baca bismillah. Disebut dengan menyebut asma Allah pada permulaan berwuduk kerana mengikut hadis, mengikut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak, paling kurang harus dibaca dengan bismillah. Sempurnanya harus dibaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kesunahan ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah kewajipan. Kesunahan ini makna membaca bismillah menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal adalah kewajipan. Jadi dia masuk kepada sunat ketika berwuduk. Sunat ketika berwuduk selesai dah dibicarakan berkaitan dengan fardu wuduk yang 6 perkara. Kemudian terakhir bicara mengelupahnya adalah berkaitan dengan syak ketika berwuduk. Syak ketika berwuduk ni nanti akan bicara pula dalam bab Fatihah. Syak dia akan bicara pula selepas daripada bicara rukun tertib, rukun semayang. Kita akan ulang balik lah tu. Ingat tak minggu lepas? Syak pada rukun. Syak tu bila? Sebelum daripada selesai berwuduk ataupun selepas selesai berwuduk, lain hukum dia. Dia sama hukum dengan syak pada ketika membaca Fatihah. Syak tu bila? Dia banyak pembahagian dia tu. Dan pula tu kita bicara pula sampai dia akan berulang perkara berkaitan dengan syak ni. Jadi dibicara berkaitan dengan syak selepas daripada bicara fardu wuduk yang terakhir tertib. Nanti habis bicara rukun sembahyang yang terakhir tertib, dia akan bicara pula berkaitan dengan syak. Kemudian dibicara rukun membaca Fatihah, dibicara juga berkaitan dengan syak. Itu kita akan ulang balik lah, sebab dia punya hukum sama sahaja. Syak ketika berwuduk, syak ketika kita sembahyang, sama aja. Syak ketika berwuduk, syak ketika sembahyang, sama. Syak tu bila? Sedang berwuduk, sedang solat, lain hukum. Syak tu bila? Selepas beri salam dah. Selepas selesai basuh kaki dah wuduk, selepas selesai dah beri salam sembahyang baru timbul syak, lain hukum dia. Tu hak kita bicara minggu lepas tu.
Jadi sesat bicara fardu wudu, dia masuk pembicaraan berkaitan dengan sunat ketika berwudu. Yang mana sunat ketika berwudu ni setengah-setengah kitab mengatakan dalam lingkungan 30, 40, 50 sunat ketika berwudu. Dia banyak perkara sunat ketika berwudu. Ni hak yang pertamanya. Sunat bagi yang berwudu membaca bismillah. Sunat membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat dia membaca bismillahirrahmanirrahim ni sekalipun air yang digunakan untuk berwuduk tu adalah air daripada ghasab, daripada rampas. Air hak orang, dia ambil air orang, guna pakai air orang tanpa keizinan tuan dia. Apa hukumnya? Haram. Dia nak berwuduk ni guna air kepunyaan orang lain tanpa keizinan, hukumnya haram. Sekalipun tetap sunat juga baca bismillahirrahmanirrahim. Nak cerita situ je lah. Ini cerita mazhab Syafi'i ni. Kalau cerita mazhab Hambali, kita berwuduk menggunakan air apa? Tidak sah wuduk. Mazhab Hambali, kita sembahyang di tanah yang orang tak benarkan kita masuk. Mana tanah rapah lah kita kata. Orang nak pergi masuk dalam tu, kita masuk juga. Kita pergi sembahyang di tanah rapah tu, sembahyang tidak sah. Itu mazhab Hambali. Sebab apa? Sebab Nabi buat tak. Nabi ambil tak wuduk dengan air rapah. Nabi tak ambil. Kita buat tak sah lah. Itu mazhab Hambali. Nabi buat tak? Nabi pernah tak dirikan semayang di tanah rapah? Tak pernah. Kita buat, Nabi tak buat, kita pergi semayang di tanah rapah, semayang kita tidak sah. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kita berwuduk menggunakan air rapah, wuduk tu sah. Tapi haram berdosa kerana menggunakan air rapah. Di sini kita nak bicara baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat ke tak kita air ni air apa? Kita nak mulakan wuduk. Kalau wuduk air molek ni, air halal ni memang maklumlah. Sunat kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita berwuduk dengan air apa sekalipun, tetap sunat juga kita baca bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Ni kalau nak bicara sini panjang pula ni. Ni kitab ni. Walau bima'in maghsubin, walaupun berwuduk dengan menggunakan air rapah, sunat juga baca bismillah. Dia kitab ni kalau datangkan ghayah seumpama ni, dia panggil apa ni? Ghayah liraddi. Nak menolak satu pandangan lain mengatakan kalau kita berwuduk menggunakan air rapah, tidak disunatkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pandangan Syekh Ramli, haram kita baca bismillahirrahmanirrahim ketika berwuduk menggunakan air rapah, walaupun wuduk tu sah sekalipun. Berwuduk menggunakan air rapah hukumnya memang jelas haram. Kita baca bismillah pula sebelum ketika kita basuh pergelangan tangan tu, haram pula baca bismillah. Itu pandangan Syekh Ramli. Tapi dalam kitab kita ni pandangan Ibnu Hajar, sunat juga baca bismillah walau bima'in maghsubin, walaupun berwuduk tu menggunakan air rapah. Dia kadang-kadang didatangkan ghayah, walau sekalipun air rapah sunat juga baca bismillah. Dia datang walau ni, dia kadang-kadang nak ghayah liraddi, nak tolak pandangan. Ada kata tak boleh baca bismillah dah lah, sebab wuduk tu berdosa tu walaupun sah pakai air rapah. Ni lagi ni kadang-kadang ni dalam kitab pekok kadang-kadang dia kata gini, contoh tamakninah, i'tidal serta tamakninah walaupun pada sembahyang sunat. Dia bagi gitu. Apa tujuan dia bagi gitu? I'tidal serta tamakninah, tak hari walaupun tak ada.
Tetapi i'tidal serta tamakninah walaupun sembahyang sunat. Kemudian sujud serta tamakninah tak ada, walaupun sembahyang sunat tak ada. Duduk antara sujud serta tamakninah walaupun pada sembahyang sunat. Sebab apa yang bagi kita tu? Sebab ada pandangan mengatakan kalau sembahyang sunat i'tidal bukan rukun dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau duduk antara dua sujud, kalau sembahyang sunat tidak menjadi rukun. Tidak, walaupun pada sembahyang sunat sekalipun. Nak tolak pandangan kata kalau sembahyang sunat i'tidal bukan rukun pun. Sembahyang fardu je i'tidal rukun serta tamakninah. Sembahyang fardu je duduk antara sujud rukun serta tamakninah. Kalau sembahyang sunat ada rukun pun duduk antara dua sujud. Kalau mazhab Hanafi sembahyang fardu pun i'tidal bukan rukun. Kalau mazhab Hanafi sembahyang fardu pun duduk antara dua sujud bukan rukun. Waktu tengok Mekah dia kata dia rokok, dia bangkit kepala sikit terus sujud dah. Tak ada i'tidal pun. Sujud yang pertama angkat sikit, sujud yang kedua dah. Tak ada duduk-duduk pun. Dia tak ada mazhab Hanafinya, itu bukan rukun. Kita mazhab Syafi'i i'tidal duduk antara sujud rukun. Tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i rukun pada sembahyang fardu je, macam berdiri. Berdiri rukun pada sembahyang fardu. Ada pandangan i'tidal pun rukun pada sembahyang fardu. Duduk antara sujud pun rukun pada sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak rukun. Sebab tu dalam kitab Fathul Mu'in pun sama, tak silap. Sekalipun sembahyang sunat i'tidal tu rukun serta tamakninah. Nak tolak ni lah. Nak tolak pandang kata tak rukun. Ni sama juga ni. Berwuduk walaupun dengan air rapah, sunat juga baca bismillah. Sebab apa? Ada pandangan berwuduk dengan air rapah bukan kata tak sunat baca bismillah, bukan haram kita baca bismillah. Tapi wuduk sah ke tak? Sah. Berdosa ke tak? Dosalah air rapah. Sunat tak baca bismillah? Dalam kitab kita ni sunat juga baca bismillah. Sebab berwuduk adalah ketaatan qurbah. Ketaatan berwuduk ni yang jadi haram adalah kerana sebab lain. Kenapa? Kerana menggunakan air rapah. Dia panggil apa di sini? Dia panggil haram li'aridin. Haram kerana sebab lain. Berwuduk satu ketaatan. Menggunakan air rapah haram kerana lain, kerana sebab tu. Pada ni dia panggil haram li'aridi, dia panggil. Yang mana haram baca bismillah akan pekerjaan yang haram adalah haram zati, dia panggil. Haram asal. Hukum ni haram dah. Mana contohnya? Contoh kita kata dia nak minum arak. Contohnya, apa hukumnya? Haram zati, haram asal. Maka dia baca bismillahirrahmanirrahim, haramlah. Mana boleh gitu. Tetapi macam mana pula kalau dia minum air biasa tetapi kepunyaan orang lain tanpa diizinkan oleh tuan dia? Tu haram aridi dia panggil. Minum air harus haram kerana apa? Kerana kepunyaan orang tanpa diizinkan oleh tuan dia. Adapun minum arak itu memang haram zati, haram hak asal. Pada ni ke minum arak haram jikalau hak orang, hak sendiri maka tak haram, gitu. Semata-mata minum arak haram. Itu panggil apa? Haram zati, haram asal. Minum air biasa, air masak kepunyaan orang lain tanpa izin. Minum air apa hukum? Harus. Jatuh haram kerana ni arid dipanggil kerana perkara lain yang baru datang. Maka sunat baca bismillah. Ni sekarang ni berwuduk ketaatan. Haram kenapa? Kerana menggunakan air rapah. Maka sunat juga kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia gini, kita ni tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, Nabi kata ni
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta. Tiap-tiap perkara yang bernilai pada syarak, yang penting pada syarak, yang tidak haram, yang tidak makruh, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, perbuatan tadi ni kurang keberkatan, dak comel jadinya. Kena mulakan dengan bismillah, tapi jangan perbuatan haram, jangan perbuatan makruh. Perbuatan haram mana yang tak boleh baca bismillah? Perbuatan makruh mana yang tak boleh baca bismillah? Perbuatan haram hak asal. Minum arak, tu haram hak asal. Judi haram hak asal. Dia nak judi, nak tulis nama ekor, dia pun bismillah, baru tulis nama ekor. Haram. Bukan kalau dia kosak nak menghina bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran tu jatuh kufur. Tapi kalau dia minum air orang, kepunyaan, dia minum air biasa, air masak, kepunyaan orang tanpa izin, minum air masak tu harus haram kerana tu. Kalau tuan diizin, halal mulai-mulai adanya. Tapi dia tuan ni tak izin, rapah gitu, haram lah. Tapi minum air apa hukum? Harus. Haram kerana perkara yang datang ni, kepunyaan orang. Maka sunat baca bismillah. Makruh mana yang mana kita memulai dia makruh hukumnya? Makruh hak asal. Tengok kemaluan, hukumnya makruh. Dia nak tengok kemaluan dia, bismillahirrahmanirrahim, baru dibuka tengok. Maka hukumnya makruh. Tetapi kalau kita makan benda yang bau, peta ke jering ke benda bau, makruh juga tu. Makan budu, makruh juga tu. Lepas tu makruh lah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tak, sunat. Sebab apa? Sebab makan peta, makan jering, itu benda harus. Jadi makruh kerana menyebabkan dia bau. Boleh tak buat peta jering ni jadi tak bau? Boleh tak? Kalau jeruk lagi berat tau. You boleh tak nak buat biar peta jering ni makan dia tak dibang dulu? Boleh tak? Proses macam mana? Dia makan peta, makan jering, benda halal, harus makan. Tapi kenapa jadi makruh? Makruh kerana benda ni menyebabkan jadi busuk bau. Makruh li'arid dia panggil. Makruh kerana lain. Semata-mata makan hukumnya harus. Boleh buat jadi tak bau, hilang makruh tu. Kan ada cara. Jeruk tu rasa berat lagi tau. Jeruk ke apa jeruk? Mana peta, mana jering. Jering tak orang-orang hak kecil-kecil itu biasa ada dalam sambal tu. Peta, tu peta. Peta dengan jering pun tukar. Jering tu kulit dia keras tu tau. Peta ni orang belah-belah makan dia pegang. Tu. Lepas tu hak kita budak sambal bilis tu kan. Kecil-kecil tu bang ke tak? Dia boleh mana dia goreng jadi hilang bau, boleh? Hilang bau tak makruh Jadi makruh kenapa? Kerana menyebabkan bau. Ni panggil makruh li'arid, dia panggil makruh kerana perkara yang baru datang, kerana bau. Maka sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Kata. Jadi sini ni berwuduk ketaatan. Haram kerana menggunakan air kepunyaan orang, air rapah. Maka dia panggil haram al-zidi. Sunat juga baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim di permulaan wuduk kerana mengikut hadis lilittiba, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut akan wudu, akan air wudu. Tak ada air. Tiba-tiba tak dapat air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia dengan sahabat, siapa yang ada air? Siapakah yang ada air?
maka didatangkan akan Nabi SAW air bubuh dalam bekas. Maka Nabi SAW memasukkan tangan Nabi SAW dalam bekas air itu, kerana Nabi pun bersabda, tawadda'u bismillah. Nabi kata, tawadda'u bismillah, berwuduklah kamu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Berwuduklah kamu dengan bismillah. Kemudian sahabat pun tengok air keluar daripada jari Nabi SAW, yang mana dalam lingkungan 70 orang sahabat boleh menggunakan air tersebut. Tapi nak ambil situnya, Nabi bersabda, tawadda'u bismillah, berwuduklah kamu dengan membaca bismillah. Yang mana air tangan Nabi SAW, air tangan Nabi SAW ni air yang paling mulia sekali. Air yang paling mulia sekali adalah air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Tapi nak ambil di situnya, Nabi masukkan tangan dalam bekas air yang didatangkan oleh sahabat. Nabi pun bersabda, tawadda'u bismillah, berwuduklah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekurang-kurangnya kita baca bismillah, sekurang-kurangnya wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang akmalnya, yang lebih baiknya kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kalaulah kita kata kita nak berwuduk, kita nak berwuduk untuk sementara. Sementara macam mana? Contoh, orang yang berhadas, orang yang berjunub berhadas besar, dia tak mau mandi wajib lagi, maka disunatkan dia berwuduk terlebih dahulu. Dia tak mau mandi wajib lagi, berwuduk terlebih dahulu. Sebab itulah orang yang berwuduk sebelum masuk tidur, contohnya tiba-tiba dia berjunub berhadas besar, maka dia disunatkan ambil wuduk yang lain. Sebab wuduk untuk tidur sudah terbatal dengan sebab dia berjunub. Kan kita nak tidur disunatkan kita ambil air semayang, supaya tidur kita tu serta dengan wuduk, tidur kita tu serta dengan ada air semayang. Jadi macam mana kita nak tidur dengan ada air semayang? Kita tidur melentang, kita pun lelap mata, wuduk pun batal. Macam mana nak dapat tidur serta berwuduk? Nak dapat tidur serta berwuduk, kena tidur belancongok lah. Tidur, jangan tidur melentang. Tidur kadang duduk, papa punggung tetap di latar, sampai pagi esok barulah tidur serta wuduk gitu. Kalau tidur melentang, faham tak ni? Tidur melentang, apabila tidur saja, macam mana wuduk? Ada lagi? Batal. Lepas tu macam mana tidur dengan wuduk? Kita berwuduk untuk tidur. Dengan tidur tu tidak membatalkan wuduk kita. Dia panggil kita ni tidur serta dengan wuduk. Ada orang tua dia faham kok mana tak tahulah. Dia sekelamin tidur suku-suku. Sebab apa tidur suku-suku? Nak tidur dengan air semayang, dia kata. Kalau tidur sekali setuh batal air semayang, dia kata. Tak boleh tidur dengan air semayang. Tua baru dia amal, muda-muda tak amal. Tua baru dia amal. Dia tidur suku-suku. Sebab setuh dia kata batal air semayang. Bukan setuh suami isteri je batal semayang, mata lelak batal dah air semayangnya. Ada ni, mata lelak batal dah semayang. Bukan kata bersentuh suami isteri batal semayang. Dia bersentuh suami isteri, lelak mata tidur, dia tidak membatalkan wuduk nisbah dengan tidur. Wuduk tak boleh semayang dah. Dia membatalkan wuduk nisbah tidur adalah dengan berjunub. Bersetubuh
maka wuduk tu tak ada dah lah. Dia kena ambil wuduk lain untuk sambung tidur. Jadi kita sekarang ni berjunub, kita pun berwuduk, kita sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita baca bismillah hak akmal ni, hak sempurna ni. Sebab ada pandangan taif mengatakan bahawa jikalau kita berwuduk dalam keadaan kita berjunub, kita berwuduk dalam keadaan kita berjunub, kita hanya disunatkan baca bismillah. Jangan panjang. Sebab kita berjunub berhadap sawab. Ada ni. Sekarang ni sekurang-kurang kita baca bismillah. Yang akmal, yang terbaiknya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun kita berjunub, sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Ini pandangan muktamad. Pandangan tak boleh. Berjunub tak boleh sapa ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah cukup. Sebab apa? Sebab orang berjunub berhadap besar, dia tak boleh baca ayat Quran. Orang berjunub, orang berhadap besar, kita maklum kan, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang berhadas kecil hanya tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang berhadas besar membaca Al-Quran hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Jadi sekarang ni dia berwuduk dalam keadaan dia berjunub. Pandangan taif mengatakan dia hanya boleh baca bismillah. Apa tu cakap tu? Jangan baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu pandangan taif. Pandangan muktamad, walaupun dalam keadaan berjunub, kita tetap disunatkan baca bismillah dengan sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Dan macam mana orang berjunub tu baca bismillah? Sama macam orang haid baca bismillah ketika nak makan nasi lah. Orang haid, dia nak makan nasi, baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang ada pandangan macam wuduk ni juga. Kalau berjunub, kalau nak berwuduk, bismillah je. Orang haid gitu juga. Pandangan taif mengatakan orang haid nak makan nasi, bismillah je. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia berhadap sawab tu. Dia haid tu, dia nipah tu. Orang berhadap sawab haram baca ayat Al-Quran. Ada pandangan taif mengatakan bismillah je. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tak. Orang haid sekalipun, orang nipah sekalipun, dia nak makan nasi ke, dia nak buat apa-apa perbuatan yang baik, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ayat Quran tu boleh. Jangan niat zikir, jangan niat ayat Quran lah, niat zikir. Niat zikir faham tak? Orang puan apa dia dalam keadaan haid dan nifas, apa benda pun dia baca. Nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Dia nak minum air, bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tidur, bismillahirrahmanirrahim. Sedar tak tu? Itu ayat Al-Quran. Orang haid, orang nifas diharamkan membaca ayat Al-Quran walaupun satu huruf. Qaf, satu huruf je. Jangan baca. Jangan baca. Satu huruf pun haram. Bismillahirrahmanirrahim ni panjang ni, satu ayat tu. Macam mana? Ni nak baca bismillahirrahmanirrahim ketika nak ambil air semayang walau dia berjunub. Nak kira mana tu? Jangan niat Quran lah. Dan niat apa? Niat zikir. Apa makna niat zikir? Niat akan bacaan yang disunatkan kepada kita membaca bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap perbuatan yang baik. Kayak gitu nah. Ataupun dia tak niat apa-apa. Orang haid, dia nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Dia nak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Dia niat dah zikir, dah. Dia niat dah Quran, dah. Okey dah. Ini kadang-kadang orang perempuan lah biasanya. Dia haid, dia buat apa-apa pun dia baca bismillahirrahmanirrahim.
Dia buat apa-apa dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanya balik, awak baca bismillahirrahmanirrahim, sedar dah itu ayat Al-Quran. Orang yang berhadap besar, orang dalam haid, dalam nifas, di mana boleh baca ayat Al-Quran? Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, itu ayat Al-Quran. Tanya kadang-kadang dia nak jawab. Kalau tanya sungguh, awak niat Quran ke dak? Dak. Niat zikir ke dak? Dak. Lepas tu tak ada niat apa-apa pun. Nak makan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat tu, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Okey ya? Dia orang berhadap besar, baca Al-Quran, hukumnya haram dengan niat membaca Al-Quran. Kalau tidak niat membaca Al-Quran, tak apa. Niat mengajar, boleh. Perempuan yang haid, mari murid nak mengaji Al-Quran, dia boleh ajar. Jangan niat Al-Quran, niat mengajar, boleh. Tak ada apa-apa. Pegang tak boleh lah. Pegang tak boleh. Pegang boleh. Niat bukan pegang Quran. Tak boleh tu, pegang tak boleh. Pegang tak boleh. Lepas tu suruh anak murid buka lah. Dia nak baca kat mana, biar dia buka. Dia buka. Kalau hak ustazah tu dia ingat Quran kan, dia kena tengok surat juga, tengok Quran. Anak murid pun buka, anak murid pun baca. Lepas tu guru Quran ni tegar lah. Tegar serta dia baca hak betulnya guna. Jangan tegar saja. Salah tu baca semula, dia pun baca. Salah tu, baca semula, dia pun baca. Lepas tu bila nak betul, guru Quran ni kena bacalah ke dia. Niat apa? Niat mengajar. Tak apa. Jangan niat baca Quran, niat mengajar. Nah. Kalau lagu Quran haid dia tak mengajar 15 hari pula dianya. Lama ustazah ni lama, suka anak murid. Dia orang lain haid 7-8 hari je. Ustazah dia haid 15 hari sama. 2 minggu cuti. Ustazah dia pun kering dah haid. Boleh main ngaji dah. Ustazah boleh semayang dah. Minta maaf ustazah, saya pula tak boleh semayang. Tapi dia nak mengaji. Hamai duk gila tak boleh semayang. Gila mari nak mengaji Quran kon boleh. Jangan niat membaca Al-Quran, niat zikir, niat mengajar. Tak niat apa-apa pun tak apa. Tak niat, dia ajar je, dia ajar je. Tak ada niat mengajar, tak ada niat zikir, itlaq, tak ada niat apa-apa pun, tak akan jatuh hukum haram selagi tidak niat Al-Quran. Ini contoh perempuan yang hafaz Al-Quran. Perempuan yang hafaz Al-Quran, dia mengulangi ayat Al-Quran yang dia hafaz walaupun dah keadaan haid. Sebab kalau dia tidak mengulangi 7 hari dia haid, dia tak ngaji Quran 7 hari. Orang hafaz ni lepas dah turut banyaklah hak sakau, banyaklah hak lupa. Lepas tu dia mengulangi tu, niat dia pelihara akan ingatan Al-Quran dia tu. Jangan niat Quran. Ada kata baca dengan hati. Baca dengan hati tidak akan boleh jaga ingatan. Dia nak jaga ingatan ni, baca kena lengar di sini, masuk dalam kepala. Baca dengar di telinga, masuk dalam otak. Barulah boleh jaga ingatan. Kalau hanya baca di hati, tak lekat di otak. Sebab tak dengar di telinga. Dia ke mana pun dia kena dengar di telinga, barulah masuk dalam otak. Barulah dia boleh jaga ingatan dia tu. Tapi jangan niat Quran. Niat tahafuz dia panggil, pelihara ingatan. Ni orang hafal dia tahulah perkara ni. Ada ni. Selagi tak niat Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, nak ambil air semayang, dia berjunub, tak ada apa-apa sunat, dia baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia nak berwudu, sekurang-kurang bismillah. Watajibu inda Ahmad, dan wajib membaca bismillah di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, membaca bismillah hukumnya adalah wajib. Sebab Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jumhur menyatakan, kebanyakan ulama menyatakan bahawa tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah adalah tidak ada wuduk yang sempurna. Adapun mazhab Hambali tidak ada wuduk yang sah bagi orang yang tidak membaca bismillah. Sebab tu mazhab Hambali membaca bismillah di awal berwuduk hukumnya adalah wajib. Sebab Nabi kata tidak ada wuduk bagi orang yang tidak baca bismillah. Di hadis yang lainnya Nabi sabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wuduk bagi orang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kebanyakan ulama menyatakan bahawa tidak ada wuduk yang sempurna. Macam ginilah hadis, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Contoh mazhab Hanafi, tidak ada sembahyang yang sah bagi jiran masjid melainkan di masjid. Tapi jumhur ulama tidak ada sembahyang yang kamilatun, yang sempurna bagi jiran masjid melainkan di masjid. Mazhab Hanafi berjemaah bagi orang lelaki hok duduk berhampiran dengan masjid, itu adalah syarat sah semayang tu macam Jumaat juga. Kalau tidak berjemaah, tidak sah semayang dianya. Dah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Tidak ada sembahyang, isim la ada, khabar la tak ada. Jumhurnya tidak ada sembahyang kamilatun, yang sempurna. Mazhab Hanafinya sahihatun, yang sah. Itu je beza dia. Khilaf ulama di situ. Sebab Nabi kata tidak ada sembahyang. Macam sini, tidak ada wuduk bagi orang yang tidak baca bismillah. Tidak ada wuduknya apa? Mazhab Hambali kata tidak ada wuduk yang sah. Kalau tak baca bismillah, wuduknya tidak sah. Tapi kebanyakan ulama tidak ada wuduk ai kamilatun, yang sempurna. Tidak ada wuduk yang sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah. Jadi mazhab Hambali membaca bismillah ketika berwuduk hukumnya adalah wajib. Jumhur kebanyakan mazhab mengatakan membaca bismillah di awal wuduk hukumnya adalah sunat. Wa yusannu qablaha at-ta'awuz wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahillazi ja'ala al-ma'a tahura. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.